Waalaikumsalam Cik Rudia Syarif, Urianti Wu, Roza Syahri, Nur Ida Yusuhaimi, Nur Aimah Jamal, Nur Alis Kamaliyah Tuqwan, Alaina Syafni. Subhanallah, first time saya sebut nama. Ahlan wa sahlan. Al-Tamis Furqan, Farhana Sobri, Huda Ano. Terima kasih 50 Ustaz. Fatimah Omar, Yuyu Izara, Ina Salina, Rokiah Osman, Rahmatun Talib, Sabah Nur, Siti Zariah Adnan, Siti Zariah, Nur Aziah Abu Kasim, Hamidah Taib, Romnah Mansuri, Jamilah Abdullah, Halimah Hasan. Masya Allah, ramainya masuk dari Singapura ni. Ida Najwa, Habibah Rasul, Jun Naim, Masya Allah. Nur Aini Abdul Rahman. Idul Adha-nya di mana Kak Aini? Bonda Johor kita. Azrina Abdul Hanif, Ruzaimah Zakaria, Rosita Ismail, Farida, Niza Hani, Rosna binti Umar. Apa khabar semua? Masya Allah. Nuriza Halim, Wani Yahya, Masya Allah. Zaitun Hashim, Allahu Akbar. Nur Azizan Baharudin, Masya Allah. Moga Allah catatkan nama, amin. Masya Allah. Habibah Rasul, Rosiati Tirun, Ratib NS, terima kasih 100 tas di pagi Jumaat. Rosalawati Kasa, Siti Rohana, jiranku sayang, Siti Hamimah, Nur Azza, Syarifah Ifa, Linda Kecik, Dasimah Matsuki, Rodiah Syarif. Semalam Ustazah sampai awal ke rumah. Apa maksudnya tu Cik Rodiah? Masya Allah. Juwita Ismail, apa khabar? Masya Allah. Amin, dimuliakan Allah belaka, amin. Hamidah Abdullah, Ruhayah Kayat, Rusnah Nagi, Siti Sapura, Nasuhana Ahadiah Agoy, apa khabar ba? Rosni Samian, Farhana Sobri, terima kasih 50 Ustaz. Zainun Haji Ramlan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, amin. Fatimah Umar, Nur Riza Kasim, Mazrina Abdul Jalil, Kartina Ramli, Hamidi Ali 50 stars, thank you. Linda Kecik 50 stars, thank you. Nur Lida Abu Hanifah, lajunya Yasmin Yaakob, terlepas dah satu nama siapa dah tadi. Maimunah Yaakob 100 stars, thank you. Aisyah Ashura is watching. Selasawati Ghazali, Ummi Zainab Hamzah, Hasna Hajimat Isa, Pekabur Rohani bukan Pekabur, Pahabak Hasna Hajimat Isa, Rohani Darham, Nuridah Sanisa Ahmad, Cikgu Jamilah. Cikgu Jamilah ni bukan yang jumpa saya di Bukit Antarabangsa baru ni. Orang Kuantan tapi sanggup follow, cari Ustazah sampai ke Bukit Antarabangsa. Rasa saya diperkenalkan diri, nama Facebook dia Cikgu Jamilah, tak silap saya. Maafkan saya kalau tersalah. Khairul Syifa 100 stars, thank you. Wah, ni rasanya first time sebut. Siti Andasa Haji Isnun, Masya Allah. Kak Yanti Yusmarianti Yusuf 50 stars, thank you. Nana Mazni Ahmad, Nana is watching. Julida Amo, semalam kami sebut, saya nak pergi Sarawak nak jumpa Julida Amo. Saya cakap dengan Jaja, tapi tak tahulah bila kan. Niat dah ada dah Julida Amo, don't worry. Yusniza Yazis pun hantar 50 stars. Masya Allah, berbintang-bintang. Ustazah tengok bintang hari ni. Alhamdulillah. Maka sampailah kita ke tuan dia ada ni, Yusniza Yazis. Kita keluarkan yang bling-bling punya lidi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita nak mulakan di pagi Jumaat dengan subhanallah, dengan Ummul Kitab. Kita hadiahkan Fatihah ini sudah pastinya khusus
untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita niatkan Fatihah ini untuk semua para hujaj kita, khususnya sahabat-sahabat latahzan kita yang pada waktu ini, saat ini sedang berkumpul di Arafah. Dan waktu mustajab mereka adalah pada hari ini, yang mana mereka berwukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang berada di Arafah confirm insya-Allah hajinya diterima Allah. Yang tidak berada di Arafah, hatta yang berada di KLIA terkandas, tersangkut, hari ini melayan rasa kecewa. Allahu Akbar, semoga Allah kuatkan hati kita dalam puasa kebanyakannya. Hentikan segala kecam-kecaman, segala sangka-sangka buruk yang kita tak tahu cerita di hujung pangkalnya. Andai yang berniat menzalimi, menipu, menganiaya, Allah tak buta. Kejahatan sebesar zarah pun Allah akan balas. Ini kan lagi kejahatan menipu anak saudara-saudara sendiri yang sama-sama bersyahadah, bercita-cita nak menunaikan ibadah haji, sengaja menipu. Allah takkan lepaskan kamu. Tapi kita yang tak tahu hujung pangkal cerita, jangan menambah-nambah. Menambah-nambah, Allah tarik berkat daripada bumi Allah. Kalau kita yang tak tahu hujung pangkal cerita pun menambah-nambah jadi minyak gas, kita siramkan dekat api yang kecil menjadi marak. Faham sahabat-sahabat? Saya sedihlah bila benda yang kita tak tahu hujung pangkal cerita kita menambah-nambah. Semoga saudara-saudara kita yang sampai di KLIA terkandas, hatta dah sampai kat sana disuruh patah balik. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, niatnya untuk haji pada tahun ini pasti tidak disia-siakan Allah. Anda orang yang dizalimi, katanya Dr. Aid Al-Qarni, maka masih perlu disyukuri. Tapi kalau anda orang yang menzalimi, anda sedang dalam murkanya Allah. Faham ya? Dalam murkanya Allah, taubat saja tak diterima kalau tak minta maaf, tak pulangkan hak orang yang kamu zalimi. Jadi kita yang tak ada kena mengena, yang menzalimi atau yang dizalimi dalam bab haji terkandas ni, sahabat-sahabat, tolong kawal lidah kita. Saya ngerilah tengok netizen dalam media sosial tak tahu hujung pangkal. Jadi jaga, kita tengah puasa ni kebanyakannya, besok pun sama. Jadi mereka yang sudah berada di Arafah, waktu mustajab mereka adalah tengah hari ini menjelang zuhur. Jadi waktu kita lebih kurang waktu asar. Waktu asar menjelang ke maghrib. So waktu kita ni di Malaysia asar menjelang ke maghrib. Jadi tak payah pening-pening, hari ni kita niat puasa Arafah ke besok Ustazah mana satu. Dah kalau hari ni kita niat puasa Arafah 9 Zulhijjah, sedangkan kita di Malaysia baru 8 Zulhijjah. Maka besok ramai-ramai tak nak puasa pula ke? Sebab kita memandang 9 Zulhijjah kita hari ini ke? Tak payah pening-pening kepala. Kalau betul-betul kita nak ambil afdal, tolong fahami, kalau kita betul-betul konon nak ambil afdalnya, sekarang ni kita tak puasa. Sekarang ni kita tak puasa. Bila kita start puasa? Asar nanti baru kita start puasa. Ada ke orang puasa start daripada waktu asar? Tak ada. Jadi sahabat, kan awal-awal dulu Ustazah dah cakap, cantik kalau kita dapat puasa pada 8 dan 9 Zulhijjah. Saat kemuncaknya nanti mereka sedang berwukuf di Arafah pada waktu mustajab, kita sedang berpuasa. Kita memandang kita ini dalam 8 Zulhijjah. Tapi kita sambung besok hari 9 Zulhijjah. Jangan terkejut kalau masjid surau subuh besok dah mula bertakbir untuk kita meraihkan kedatangan Idul Adha. Masya Allah sahabat-sahabat, dengan ilmu kita boleh berlapang dada, tenang, senang semuanya, memandang apa saja Allah takdirkan dalam kehidupan. Jadi ada sampai yang kata, rugilah saya Ustazah, tahun ni saya tak dapat haji akbar, wukuf pada hari Jumaat. Allah, kesianlah sahabat-sahabat. Setiap tahun pun haji akbar. Setiap tahun pun haji akbar. Macam mana Ustazah boleh kata setiap tahun haji akbar?
Macam ni lah. Ramai di kalangan kita yang cuba nak menjadi, bukan cuba nak menjadi mufti. Anda marah pula kalau Ustazah cakap. Macam dengar-dengar saja, tak tahu isu dan perbahasannya. Okey, nanti Ustazah kongsikan dalam kita punya page Ustazah Muzayyana. Anda baca apa yang dimaksudkan Haji Akbar sebenarnya. Mufti kita berbicara pendapat itu, pendapat ini. Maka Masya Allah sampai ada yang kata, saya rasa bersalah saya tak buat haji tahun ni Ustazah, sebab tahun ni Haji Akbar rupanya. Saya pun terpinga-pinga, kenapa nak rasa bersalah? Sedangkan kita dah pernah buat haji yang bercakap tu. Jangan merasa bersalah kalau kita tak buat salah. Bukan maksud kita nak rasa diri kita betul saja, tak. Orang yang tak buat haji tahun ni tak rasa bersalah, tak bersalah pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh Azhura Pas, apa ke namanya? Azhura Pas Beramat, apa ke namanya tu? Kalau hari ini dan besok kamu niat puasa qada disebabkan kamu memang ada qada, ini yang terbaik. Kenapa kita nak buat sunat kalau qada kita belum selesai? Allahu Akbar. Memang kena niat qada. Awal lagi dulu Ustazah dah cakap. Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab hutang puasa kita masih ada, maka orang kempen suruh puasa hari ini dan besok ni. Subhanallah, sahabat-sahabat yang ada qada puasa, puasalah. Kita berpuasa pula pada hari-hari mulia yang Allah kata mampu puasa sunat. Sunat yang sangat dituntut pula puasa besok hari Arafah ni. Allahu Akbar. Dah bebil dulu sebelum baca doa. Sebenarnya nak kumpul nak kumpul jemaah di pagi Jumaat ni, mungkin ada yang balik surau lambat sikit sahabat-sahabat. Jadi kita mulakan dululah, nanti sambung lagi. Nanti sambung sesi membebel. Kan? Bukan bebel sebenarnya. Sayang dengan anda, kesian kalau kita cedok sana, cedok sini. Akhirnya kita pun tak tahu nak cakap macam mana, semua caca marbah habis. Jadi akhirnya bila kita dah saling tak sekepala, kita pendapat ni, tu pendapat tu, mulalah rasa aku je betul, hak tu jangan ikut, itu tak betul. Sedangkan Islam ni sahabat, syahadahnya sama, kiblatnya sama. Kita bercita-cita nak masuk syurga yang sama. Kita follower kepada insan agung yang sama. Itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bila ada lain pendapat saja, mulalah. Jadi bila Ustazah kongsikan perkara-perkara macam ni, memang tak pelik. Tapi jangan bertelagah, jangan merasa kita saja betul. Okey? Baik. Kita mulakan dulu dengan Ummul Kitab. Dan untuk satukan hati-hati kita seluruh umat Islam yang hari ini berpuasa atas niat apa pun, nak niat sambung besok berpuasa, hatta yang tak berpuasa pun, anda bukan hina dina di sisi Allah. Allah tahu keberadaan anda hari ini, tapi bagaimana untuk kebersungguhan jihad kita dalam meneruskan ibadah ataupun sunnah Rasulullah SAW. Semoga yang pada tengah hari ini atau waktu kita menjelang maghrib nanti sedang berwukuf di Arafah, kita terbayang saudara jiran, sahabat-sahabat kita yang berada di sana. Allah beri sihat, Allah beri kuat, Allah beri jiwa yang diuji apapun, insya-Allah itu adalah jihad mereka dalam musim haji kali ini. Dan kita yang terkenang-kenang haji kita yang lepas, sahabat-sahabat, doakan mereka dengan kebaikan. Semoga Allah bagi kita kesihatan. Masya Allah, semalam Ustaz on the way daripada Kedah, nak elak mengantuk tu, Ustazah voice note lah dengan dia bersembang kan. Lepas tu kita pun tak lama lagi mungkin dapat panggilan haji kedua. Ustazah rasa macam tak happy. Bukan tak happy apa, kita tak tahu bila keadaan akan datang tu sampai, sahabat. Cuma Ustazah kata, alangkah indahnya kalau saya ni sebelum mati dapat terbangkan orang ke Baitullahil Haram. Bukan lagi umrah tapi haji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perkara macam itulah. Kan tengok Nurliza Wahab seronok dengar Ustazah membebel. Sebelum panjang lagi bebelnya, jom kita memulakan dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim,
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Ya Allah, Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berkumpul kerana mengasihimu, bertemu untuk mematuhi perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya, kekalkan kemesraan antara hati-hati ini akan jalan yang sebenar. Penuhkan hati ini dengan cahaya Rabbanimu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup, suburkan hati-hati ini dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentangmu. Jika Engkau mentakdirkan mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada dalam perjuangan agamamu. Engkaulah sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan ini. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 1.2k bagi salam je baru dah 1.2k terkejut. Sebab awalnya tadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, Ustazah berpotpad. Ada orang marah yang Ustazah sebut jangan cakap membebel, Ustazah bagi tazkirah. Saya bergurau, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ustazah Zai yang dah lama anda kenali ni, memang saya suka bergurau. Mudah-mudahan gurau yang tidak melampau-lampau. Maksud Ustazah bebel tu mungkin kadang-kadang kita rasa macam panas telinga. Bila nak start ni, doa tak baca lagi. Bukan semua orang suka. Yang suka Alhamdulillah, moga hati lapang, suka menerima nasihat. Tapi sebagai mukaddimah, sementara Ustazah nak kumpul sahabat-sahabat kita kan yang masuk lambat dan sebagainya, supaya benda-benda yang saya kira mungkin bagi orang lain tak penting, tapi bagi saya kesian bila orang setiap tahun, bila tiba musim-musim ibadah tertentu seperti korban setahun sekali ni, dah jadi caca marba, saling nak tunjuk hero, saling rasa diri kita ni sendiri yang betul. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tak nak macam tu sahabat-sahabat. Kita takut akhir zaman kita atas nama Islam yang bersyahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sama semua kita ni syahadahnya. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, semua sama. Tapi kenapa bila ada kelainan perbezaan pendapat, kita dah mula saling mengata, saling kecam-mengecam. Saling sahabat-sahabat. Nak tergelak dah Siti Ajah ni. Siti Ajah, don't naughty-naughty, okay? Dia kata apa? Rupanya Ustazah baru bagi salam. Ingat dah tertinggal jauh. Don't worry Anggaplah anda dalam latahzan ni, anda sedang naik apa dengan Ustazah? Naik bas, naik ETS, naik satu kereta api kapal terbang. Kan? Dia punya bagi salam berkali-kali. Kemudian tiba-tiba ataupun naik-naik kan, bebel dulu kan, bebel. Macam mak-mak, pok-pek dulu, lalu baru masuk lubang. Kalau kita terus je dengan ini diumumkan, tajuk hari ini adalah orang jadi muak lah sahabat-sahabat dirahmati Allah kan. Apa? Subhanallah. Nak tergelak Siti Ajah kata, ingat dah jauh dah tertinggal, rupanya Ustazah baru bagi salam. Okey, yang baru masuk, semoga Allah berikan limpahan keberkatan, kesihatan kepada anda. Sebab hari ini kita berada pada hari-hari yang dimuliakan Allah. Hari ini kalau ikut hitungan 8 Zulhijjah adalah hari Tarwiyah.
Walaupun kawan-kawan kita di bumi Mekah sedang meninggalkan bumi Mekah, sekarang sudah berhimpun di padang Arafah. Sebenarnya mereka tak tidur pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak tidur malam tadi kan, nak tidur pun tak selesa lah. Tapi kemah-kemah sekarang dah cukup jauh lebih selesa berbanding haji-haji yang dulu. Subhanallah. Cuma beberapa perkara lah Ustazah nak ajak betulkan kan. Pertama tadi Ustazah start dengan terkandasnya beratus-ratus jemaah haji di KLIA semalam. Dan sebelum-sebelumnya pun kita dah banyak acap kali mendengar cerita macam tu. Tapi yang sedihnya, sebab saya duduk dalam bidang ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang sedihnya orang yang tak tahu apa-apa, kecam mengecam, kata mengata, sehingga kan tak sedar diri kita sekarang sedang berpuasa, menahan bukan saja lapar dahaga, tapi lidah kita yang berkata-kata, jari kita yang share sana sini, yang tak tahu hujung pangkal cerita, menambah-nambah dosa. Betapa liciknya syaitan nak membatalkan pahala puasa kita. Betapa jahatnya nafsu kita ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, tunduk kepada perkara-perkara yang Allah tak suka. Jadi hari ini kita perbaiki, perbetulkan. Okay? Ustazah selalu cakap, kita dah belajar dalam Latahzan. Kita dah belajar dalam Latahzan yang sangat menjentik hati Ustazah. Saya cakap macam ni, kita sedar tak bila Dr. Aida Al-Qarni, beberapa kali kita jumpa dalam kitab Latahzan, syukurlah kalau anda menjadi orang yang dizalimi. Syukurlah jika anda menjadi orang yang dizalimi. Syukurlah jika anda menjadi orang yang dizalimi. Kerana apa sahabat? Kita tak faham maksud tu. Kan ini orang-orang yang bijaksana, bila berulang kali baca, Ustazah pun kata, Masya Allah, selama ni aku tak terfikir benda ni. Syukurlah jika anda menjadi orang yang dizalimi. Kerana orang yang dizalimi tu ada jaminan doanya diangkat oleh Allah, dimakbulkan. Orang yang dizalimi tu sahabat, dia mungkin orang yang lughih, orang yang tak tahu hujung pangkal, tak tahu apa. Orang suruh bayar banyak ni, niat dia hanya nak pergi haji, gadai tanah, duit pencen kerja kerajaan habis contoh. Allahu Akbar. Anak-anak himpun, jual itu, jual ini semata-mata nak bagi mak ayahnya dapat pergi haji. Dengan lughihnya, percaya, diberi harapan demi harapan, pi bayar. Kalau anda orang yang dizalimi, duit tak dipulangkan, contoh, memang akhirnya kita bukan jemaah haji tahun ini landing-landing saja atas katil sambil lap ayat mata kita, Allah takkan zalim pada kamu. Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Sebab Allah bersama orang-orang yang dizalimi, yang terzalimi. Tapi bila mana anda di pihak yang menzalimi, tunggu. Siapa pihak yang menzalimi? Memang ada niat nak menipu. Memang ada niat nak ambil duitnya orang. Memang dah tahu visa tak keluar. Memang dah tahu flight tak ada, contoh. Ini dengan liciknya dia, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Hati-hati kamu. Kalau kamu betul tak gunakan duit tu untuk flight, untuk hotel sebagainya, pulangkan duit orang. Supaya orang boleh simpan duit tu untuk perjalanan haji tahun-tahun mendatang. Pulangkan. Okay, tapi kalau memang niat menipu, niat menzalimi, sahabat, serahkan dia kepada Allah. Allah tak buta, Allah tak tuli. Terkadang yang kesiannya, tak ada mana-mana pihak yang menzalimi. Bahkan terkadang yang kita tuduh dia menzalimi, dia telah dizalimi oleh orang lain. Faham kami duduk dalam bidang ni sangat faham sahabat, Masya Allah. Saya buat kerja umrah ni kadang-kadang, ya Allah, kalau saya tak fikir pahala ibadah, lama dah saya berhenti. Benda yang paling menyetreskan, faham ke tak faham menyetreskan tu? Kan menyetreskan. Kita dah buat dah segala, cun, comel, cantik belaka. Ni debar jantung ni. Keberangkatan jemaah umrah saya yang pertama lepas musim haji pada 15 hari bulan 8, satu perkara yang sangat mendebarkan. Ni beberapa orang dah daftar dengan Ustazah. Kenapa mendebarkan? Kita tak tahu cerita lepas musim haji, apa lagi dia perkona kat kita. Tak tahu lagi, ya Allah Tuhan. Jadi kita ni dengan tawakal tu ala Allah, cuma bagi tahu dengan hatimu, jiwamu, jangan pernah ada niat untuk menzalimi. Kamu memang plan untuk menzalimi, memang merancang untuk buat penipuan. Lepas tu bila datang masalah, kamu buat-buat tak tahu. Kamu ingat Allah tak tahu. Okay?
Jadi jangan pernah menjadi pihak yang menzalimi. Kalau kita jadi pihak yang dizalimi, serahkan segala-galanya kepada Allah. Allah masih bersama kamu, pasti. Tapi wahai orang yang menzalimi, kamu tak takut ke dengan murkanya Allah. Dan bila Allah murka, lalu kamu bertaubat, belum sempurna taubatmu selagi mana kamu tak pulangkan hak orang yang kamu zalimi, selagi mana kamu tak minta maaf dengan orang yang kamu memang ada niat nak menipu dia. Faham ya sahabat-sahabat? Jadi kita yang tak ada kena-mengena, yang dizalimi pun bukan. Ada yang terkandas KLIA semalam. Sahabat-sahabat, bukan kita. Saudara-saudara saya, jiran saya, bukan kita. Hatta kalau ada yang kita ni pun semalam terkandas di KLIA, sahabat, syukur, kata Dr. Aid Al-Qarni. Marah ni orang kalau Ustazah cakap suruh syukur ni. Dr. Aid Al-Qarni cakap syukuri kerana kamu orang yang dizalimi, Allah dekat dengan kamu. Bukan kamu orang yang menzalimi. Yang menzalimi kamu dalam murkanya Allah. Macam mana kamu nak hidup? Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Baik, itu pertama. Kedua, kecoh pasal hari ni nak puasa, niat apa Ustazah, hari tarwiyah ke, hari Arafah ke. Mampu puasa, tak mampu sahabat, hatta ada orang nak pergi kenduri lagi hari ni dengan besok. Kita nak kecam ke orang yang terpilih tarikh pada 8-9 Zulhijjah ni. Kalau belah Kedah, Johor mungkin buat kenduri hari Jumaat ni. Sebab mungkin yang dia ingat anak-anak nak balik ramai-ramai pada hari tu, nak sambut raya haji. Mungkin jahilnya, mungkin tak perasannya, sahabat-sahabat, dia terpilih waktu kenduri. Dah jemput semua orang, dah tempah semua benda. Takkanlah dia nak cancel. Semoga menjadi pelajaran, bukan dikecam. Akan datang tak memilih tarikh yang majoriti orang Islam beriman memilih untuk berpuasa pada tarikh 9 Zulhijjah. Sebab fadilat dia diampunkan dosa setahun lepas dan setahun akan datang. Bila baca fadilatnya, kata Nabi, setahun lepas, tahun akan datang Allah ampunkan dosa. Dah jangan pula hampa cabut tudung belaka, tak mau pakai tudung. Jangan pula hampa kata, tak payah solat setahun akan datang ni, sebab aku dah puasa hari Arafah, Allah ampunkan dosa aku yang setahun dulu dan setahun akan datang. Itu al-mengomi. Sekian. Faham? Puasa Ramadan yang ada hutang tu pun belum habis qada lagi, perasan nak semuanya tak payah buat dah, sebab puasa Arafah diampunkan dosa lalu dan akan datang. Sahabat, Allah tu penipu ke? Allah tak pernah tipu. Allah tak pernah zalim, tapi kita yang tak faham. Jadi untuk mematikan sangka-sangka kita, pening-pening lalat kita, kalau yang tak ada halangan, yang mampu, apa salahnya hari ni dan besok berpuasa? Hatta saudara-saudara kita dari semalam dah berpuasa, hatta daripada 1 Zulhijjah yang mampu dah berpuasa. Buatnya kerana Allah, bukan kerana fadilat itu dan ini, sahabat. Yang kita kadang-kadang ditipu daya oleh nafsu sendiri dalam beribadah. Masya Allah, kita beribadah kerana Allah. Faham kenapa dan apa tujuan, maka akan datang keikhlasan. Bukan ikut-ikutan orang. Okey? 2. Yang ketiga, duk sibuklah, untungnya lah dia tu haji tahun ni haji akbar. Tahun lepas saya haji asghar. Apa makna akbar? Besar. Apa makna asghar? Kecil. Ustazah, Acik haji pada tahun 2000. Asghar lah haji Acik. Kau ni dah kenapa? Tak faham. Kan? Ustazah, kalau saya tahu tahun ni haji akbar. Faham tak haji akbar tu apa? Yalah Ustazah, sebab wukuf jatuh pada hari Jumaat. Betul, wukuf jatuh pada hari Jumaat. Meh Ustazah bacakan. Panjang ni. Tapi takut Ustazah share nanti hampa tak mau baca juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendapat ulama yang terpilih ini daripada Jabatan Mufti, sahabat-sahabat. Kita bukan mufti, kita banyak minum kopi je. Allahu Akbar. Kita ni banyak tak reti tapi bercakapnya lebih macam mufti. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Risau sungguh kita ni. Kalau kita nak sebut apa sebenarnya pendapat utama. Pendapat utama, kalau kita lihat dalam Tuhfah Al-Ahwazi, okay? Kita perhatikan. Maksudnya takut, ni maksud kepada Haji Akbar, ramai orang yang telah tersebar dan masyhur dalam kalangan orang awam bahawa apabila hari Arafah jatuh pada hari Jumaat seperti tahun ini punya haji, maka ia adalah Haji Akbar. Kenyataan atau pemahaman ini adalah tidak mempunyai asal sama sekali. Mana sumbernya?
Allahu Akbar sahabat-sahabat. Sudah pasti kita mengiyakan Jumaat Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Tapi jangan bunuh rasa keimanan seseorang yang haji dulu-dulu hajinya bukan haji akbar. Apalah guna aku duit berjuta-juta tahun ni aku tak rebut untuk dapat haji akbar. Kenapa sahabat? Ibadah kita yang dah lepas jangan dikorek-korek balik. Kita serah kepada Allah. Ibadah kita yang sekarang juga kita perbetulkan niat. Apa tujuan? Dengan bangganya kita hari ini, syukurlah pada tahun ini kita dipilih Allah sebagai jemaah haji. Seolah-olah nak katanya orang yang dulu-dulu yang tak dapat haji akbar tu ruginya. Nanti anda baca apa perbezaan haji akbar dan haji asghar. Sedangkan ada pendapat haji akbar ni di setiap tahun sebab kita melalui fasa 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Apa haji asghar? Ada pendapat ulama' ni yang menyatakan sahabat-sahabat, itulah dia umrah yang kita lakukan. Jadi ustazah ni buat lawak. Apa jangan serius sangat. Ustazah buat lawak pula. Ustazah balik daripada haji 2008. Ustazah framekan. Zaman tu bukan ada kita duk simpan dalam WhatsApp semua kan. Ustazah bawa kamera ni. Cuci beberapa keping gambar yang ustazah framekan dalam satu rangka frame besar. Peristiwa-peristiwa penting apa yang berlaku, pergerakan di Arafah, gambar ustazah masa first time memijakkan kaki sebab ustazah buat haji, belum pernah merasa pergi umrah apa semua masa tu. Allah pilih dalam keadaan yang kita pun tak jangka-jangka, menemankan mak ayah ustaz yang tak sihat. Sahabat-sahabat, Allahu Akbar, baliknya ustazah framekan beberapa gambar. Frame tu ustazah buat dekat satu kedai Cina. Lepas tu apek Cina ni dia kata apa, oh ini you balik daripada itu haji ke? Haji kecil ke haji besar? Dia kata haji kecil ke haji busat? Busat. Haji kecil ke haji busat? Contoh, apa benda apek ni bang? Haji kecil ke haji besar? Anda faham? Apek tu lebih faham daripada kita yang duk gaduh haji asghar, haji akbar. Akbar, haji besar. Okay? Asghar, haji kecil. Apek tu tak cakap bahasa Arab lah. Apek tu cakap, ini gambar-gambar you haji busat ke haji kecil ni? Lepas tu ustaz kata haji besar tu haji lah, orang balik haji. Haji kecil tu umrah. Ustaz cakap macam tu. Jadi apek ni tanya dekat awak, dia kata ni gambar balik daripada haji ke balik daripada umrah? Oh jadi kita pun cakap, oh haji busat lah apek, kita balik daripada haji busat. Sekarang bila orang duk bergaduh haji akbar, haji asghar, sahabat-sahabat, saya kata ramainya yang tak reti nak jadi mufti. Aku rasa apek yang buat frame aku 2008 dulu tu lagi reti. Dia kata, ni haji besar ke haji kecil? Sahabat-sahabat faham ke saya seorang je yang faham? Jadi saya kata, ya Allah, maknanya orang Islam sendiri habis pening cacar marbak sahabat. Hanya pandai cakap tapi tak reti apa yang kita cakapkan. Tanpa kita menafikan di sana ada pendapat-pendapat kalau wukuf jatuhnya pada hari Jumaat, sahabat, kita tak payah menafikan. Of course lah, kebaikan-kebaikan yang kita buat pada hari Jumaat mestilah mengundang keberkatan yang lebih busat lagi. Busatnya bukan pusat. Masya Allah, sahabat-sahabat rahmati Allah. Jadi itulah nanti bacalah. Ustazah nak cakap panjang sangat ni kan tak berlatahzan pula kita. Jadi 3 perkara lah. Pertama, tadi ustazah punya mukaddimah okey, dah lebih setengah jam ni. Pertama, mukaddimah ustazah tadi adalah tentang terkandasnya jemaah haji. Jangan padan mukakan orang suka-suka. Jangan menerakakan orang suka-suka. Kita tak tahu benarkah orang ini mempunyai niat untuk menzalimi. Semoga yang terzalimi digantikan dengan kebaikan oleh Allah. Amin. Okay, sahabat, ini bila jumpa raya haji, siapa tak nak balik raya orang tu? Takut dah buat kenduri, nanti jiran-jiran kata, padan muka, siapa suruh ambil package macam tu. Kalau kita mengaji dalam latahzan, yakin tak ada satu perkara yang berlaku atas kita tanpa izinnya Allah. Kita tak sempat nak padan mukakan orang, sahabat. Kita akan jadi penenang kepada orang lain. Kan? Niat dah pasang, bukan kau nak jadi macam tu. Semoga dapatlah dari segi keduniaan, dapat balik duit dia, tak burn duit dia tu. Dari segi akhiratnya, kalau kau tak dapat pun nak qada balik apa yang kau terlepas pada tahun ini, Allah tahu dah niat engkau. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu pertama. Yang kedua, ustazah kata tak usah gaduh lagi lah hari ni nak niat Arafah. Kalau tadi ada puasa, niat aku puasa hari Arafah kerana Allah.
Jangan sekarang ni pula, oh pocot mak kau tukar balik dah niat. Orang dah habak awai-awai dulu dah tak payah pening. Ikut je dah tarikh kita Malaysia ni. Kau tidak apa guna pokcik penyimpan besar mohor diraja tu malam 1 Zulhijjah dia buat pengumuman. Baik dia tak payah umumkan, buat penat dia, jangan puas kerja nak bergaduh saja. Kedua, yang ketiga, apa tadi Ustazah cakap? Pasal Haji Akbar. Yang dah buat haji termenung. Kenapa cik termenung? Ruginya cik dulu pergi tahun tu tak akbar, asghar. Untungnya haji tahun ni akbar. Yang ada dekat Padang Arafah sekarang duduk perasan akbar haji aku. Tapi main WhatsApp dekat Padang Arafah tak membesarkan Allah pun. Sekian dimaklumkan. Faham ke tak faham? Masya Allah. Jadi siapa kita? Kita hamba. Di mana kita berada, di mana ketentuan Allah, itu Allah dah tentukan untuk kita. Jemaah haji kita tahun ni bagus-bagus belaka selagi mana membesarkan Allah di dada mereka. Kita yang tidak berada di Padang Arafah saat ini tetap membesarkan Allah. Faham ya sahabat? Tak usah gaduh lah. Betul Zaitan Zuhdi memang ada pendapat. So kita tak usah gaduh yang sampai termenung. Hari tu aku pergi tahun lepas bukan Haji Akbar. Dah ya Allah ya Tuhanku. Ibadah yang kita dah buat ni sahabat, serahkan kepada Allah. Okay, jadi pocok mak kau. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru masuk poin bab 265. Jangan marah, jangan marah. Tarik nafas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Perbanyakkan selawat. Jangan duk, apa Ustazah ni 45 minit saja muqaddimah dia. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis basuknya. Kalau ada majlis makanan tapau lah kan. Untuk segan lah Ustazah nak minta tapau. Dah hampa nak puasa juga. Bisik kat tuan rumah. Kita kan BFF. Tapau sikit boleh. Sedap ni kau punya kambing panggang tu. Aku nak buat buka puasa. Jangan susahkan tuan rumah. Ya kalau kita seorang minta tapau. Kalau 100 tetamu dia minta tapau. Dia dengan nak terima sampul lagi. Dia dengan nak layan, nak duduk bersanding atas pelamin. Mak pengantin lebih teruk nak bersanding atas pelamin tau sahabat. Banding pengantin sendiri. Contoh. Okey, jadi kita pula yang lebih-lebih. Hati-hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul, betul. Kasih Yaakob. Subhanallah. Betul kasih Yaakob. Allahu Akbar. Baik. Tajuk hari ini, ada kala tubuhnya menjadi sihat dengan datangnya penyakit baru. Sahabat, tajuk ni pendek tapi saya yakin kita sebagai orang dewasa faham maksud ada kala tubuhnya menjadi sihat dengan datangnya penyakit baru. Sahabat, ada orang yang sebelum ni hidup dalam zon selesa. Contoh, ada orang selama ni hidup dalam zon selesa. Tiba-tiba Allah takdirkan dalam keselesaan hidup di puncak tu, zup dia terjatuh, tertanah terus, maka dia jadi tak selesa. Tetapi selama hidup di puncak itu, dia tak kenal erti cekal, tak kenal erti sabar, tak kenal erti redha. Maka Allah keluarkan dia dari zon selesa. Terduduk, tertanah dia. Di situ dia belajar cekal, belajar bangkit dengan sabar, belajar untuk pujuk hati menjadi hamba yang redha. Ini antara maksud terkadang dalam keadaan tubuhnya menjadi sihat. Sahabat-sahabat, kerana apa sihat? Sebab sihat bukan maksud zahirnya saja. Kita minta, ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, minta sihat zahir dan batin. Okay? Minta sihat zahir dan batin. Umi Afan Kalishah Umairah. Tapi Ustazah pesan, kalau nak minta tapau, jangan masa orang tuan rumah tu tengah sibuk-sibuk, tengah layan tetamu, sihat kat datang lah. Itulah saya tak perasan lah tarikh 9 Zulhijjah. Saya duk ingat anak-anak saudara mara nak balik kampung je. Ya Allah, minta maaf kat puasa ya. Tak nampak ni muka pucat. Puasa lah. Jangan cakap kat orang tau puasa. Jangan cakap kat orang tau puasa. Tapi you nampak muka macam pucat tak? Itulah tadi tak sempat nak sahur. Nak khabar satu dunia ke hang puasa? La ilaha illallah. Sedangkan puasa ni antara kita dengan Tuhan kita. Masya Allah sahabat. Kalau ada orang yang bercerita tentang puasa ni di Facebook, di mana-mana pun, anggaplah itu bukan untuk menunjuk-nunjuk, tetapi nak menunjuk cara. Macam mana menunjuk cara?
Masih ramai di kalangan orang Islam kita yang tak tahu ada apa dengan Zulhijjah. Wah, tajuk ceramah Ustazah berapa tahun dululah. Ada apa dengan Zulhijjah? Kerana ramai orang tak buat apa-apa pada Zulhijjah. Dia buat bodoh saja. Engkau bulan Zulhijjah kau buat apa? Kan kenapa nak kena buat apa? Aku buat bodoh je lah. Rugi. Sebab Zulhijjah memang bulan 10 hari pertama yang wajib kita raih. Wajib di situ maksud apa? Orang Islam kena faham apa ada pada Zulhijjah. Sekurang-kurangnya sahabat, kita kempen, kita cerita kat orang apa ada pada Zulhijjah. Dah ajak dah Ustazah keluarga saya. Pagi tadi saya buat sahur sedap-sedap. Tak apa, dia tak puasa hari ni. Besok untuk besok kempen lagi. Saya anak-anak buah saya yang kenet-kenet, boyfriend saya si Alif Rayyan tu sahabat, dah tanya dah. Adik, 9 Zulhijjah hari Sabtu. Ya Umi, adik nak puasa. Engkau nak puasa? Alamak, Ustazah cakap minta-minta lah ABC aku cepat habis. Kan dia nampak aku tak puasa 9 Zulhijjah, jenuh nak jawab. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Lepas tu semalam datang rumah dia, adik, atuk puasa lagi ni. Besok 8 Zulhijjah dia nak puasa. Adik nak puasa lah, tapi adik sekolah tak besok? Sekolah agama tak sekolah, sekolah kebangsaan sekolah. Adik esok adik tak payah puasa lah. Adik puasa hari Sabtu. Kenapa Umi? Adik nak puasa jugalah. Tak apa, 8 Zulhijjah sebab kita ingat dia nak pergi sekolah semua. 9 Zulhijjah je adik puasa. Kan okey adik nak puasa 9 Zulhijjah. Sahabat, kenapa dia nak buat? Sebab kita selalu bercakap tentangnya. Kita kempen gila-gila. Dan bila tiba waktunya, dia tengok semua orang puasa. Pasal apa aku tak nak puasa? Ramadan aku boleh je puasa walaupun aku budak kecil. Beria-ia. Tapi kalau mereka yang kita kempen ni tak nak buat, jangan tak payah makan malam ni. Siapa suruh tak puasa? Kau dah mak ayah kenapa? Ini sunat sahabat. Kalau dia buat, Alhamdulillah. Tapi kita langsung tak cerita, langsung tak kempen. Anak kita bakal menjadi pemimpin dalam rumah tangganya sendiri. So, kejahilan itu berterusan. Kita dulu-dulu kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Now kita cerita. Tapi kalau orang tak nak ikut, tak payah stres. Yang patut stres kalau mu tak buat. Ini orang tak buat, dia stres. Ustazah, saya ni puasa sorang-sorang tau. Alhamdulillah kat puasa. Saya stres lelaki saya tu ajak puasa tak nak puasa. Tak iyalah, entah-entah dia yang tak puasa tu lebih aula makamnya di sisi Allah. Sebab apa? Sebab dia tak puasa tapi dia buat bodoh je. Orang terkandas haji ke, orang gaduh hari Arafah tak hari Arafah ke, dia bodoh je sahabat-sahabat. Lurus je hati dia. Kita dia perasan syok sendiri. Aku je puasa, dalam keturunan ni aku je, orang lain tak puasa. Akhirnya, siapa yang lebih aula tinggi makamnya di sisi Allah? Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Aduh, tak tahu nak habaq lagu mana lagi dah. Ramai sangat mufti. Subhanallah. Baik. Kita baca satu persatu. Seorang ahli, saya bercakap laju sangat ke? Takut ada orang yang baru join kan? Apalah Ustazah ni laju sangat-sangat. Tapi bila dah hadir main sikit-sikit, saya belajar nak jadi orang yang mengharapkan redha Allah. Amin. Agus Niar, Tanjung Johari. Betul ke saya sebut tu? InsyaAllah. Betul-betul Hamidah Saad. Dia ulang bab 265. Ada kala tubuhnya menjadi sihat. Tengok kader Hamidah Saad kita orang Kedah. Kan bila Ustazah ni nak bercakap dah. Asyik contoh-contoh dia kan. Okey, sebab tajuknya pendek. Kita baca. Seorang ahli autobiografi menyebutkan bahawa pernah ada seorang lelaki menderita kelumpuhan, lumpuh tau, yang membuat dirinya terkurung di dalam rumahnya. Sakitnya itu sudah berlarutan sekian tahun, sehingga membuatnya putus asa. Dah lumpuh, dah berubat macam-macam, bertahun-tahun, sehingga membuatnya putus asa. Ingat, dalam kitab Latahzan kita pernah belajar, saat kita nak berputus asa itulah tiba-tiba datang sesuatu luar jangka. Allah kata, sabar Saad, jangan putus asa lagi. Now aku nak datang dah. Aku saja je duk tangguh beberapa lama ni nak tengok berapa banyak hang punya usaha, berapa banyak hang punya doa. Baru je kita nak start putus asa, toing, tiba-tiba datang rezeki luar jangka dari Allah. Maksudnya apa sahabat-sahabat? Para doktor sudah menyatakan tidak mampu untuk mengubatinya. Mereka menyampaikan berita itu pada keluarga dan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi si sakit
hampir putus asa, keluarga pun dah tak tahu nak kata apa, lumpuh saja-saja. Pada suatu hari, kan, sama kecil-kecil dulu suka masuk, cikgu suruh masuk pertandingan cerita. Semalam saya ada satu Facebook tu, saya tengok seorang budak ni Sarawak tau, nanti saya nak share lah kat Facebook saya. Semalam tu macam nak share lagi sebab ustaz baru balik dari Kedah bercerita tentang kesedihan di Kedah. Sahabat-sahabat, ialah fasa banjir di Baling tu sebenarnya tak adalah seteruk yang kita tengok dekat Ulu Langat, dekat Ian tempoh hari. Tapi still teruk kalau kita berada di situ, entah kita mampu entah tidak. Tapi sahabat-sahabat, yang sedihnya lagi, bila dah reda sikit hal banjir, walaupun mereka dalam keadaan sedang mengemas, kan, Allahu Akbar, hampir seluruh Kedah, bahkan termasuk sebahagian daripada Penang, ayak tak ada, krisis air pula. Jadi ya Allah, kita punya lidah ni subhanallah, banjir, ayak duk melempah ni, tak tahu nak pergi hantar selit kat mana. Kita berkata-kata, tiba bila air tak ada, kita pula berkata-kata. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana kita nak jadi manusia yang pasrah, reda seadanya. Pasrah tu lain dia biar je tubuh dia kena tarik. Masuk dalam lombong pun tak apa, aku pasrah nak bawa. Masuk dalam mana pun aku tak apa, orang nak tarik hang pergi lombong pun hang tak apa lagi. Tak apa, aku pasrah dah. Kan gitu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Orang yang reda, dia tahu Allah takkan reda pada dia kalau dia tak reda kepada apa yang Allah berikan kepada dia. Masya Allah sahabat-sahabat. Jadi dia dah menyatakan subhanallah, apa ni, apa saya cerita tadi? Oh, pasal budak kecil, bukan budak kecil, dia darjah 6 kot. Dia bercerita, ya Allah, comelnya, spontan tau. Cikgu bagi satu tajuk spontan tentang hari sukan. Ya Allah, comel. Nanti saya share dalam Facebook saya, ada gelaklah berjemaah. So, saya suka kadang konten macam tu insya-Allah still memberi manfaat kepada kita. Kalau kita share dengan anak-anak kita, tengok ni budak ni, dia tak malu pun bercerita, berani duduk kat depan. Ini konten tak apa-apa, satu keluarga gelak sama, rasa nak pecah je handphone. Jangan pecah handphone saya, rugi dah lah handphone tengah almengomi sekejap ni sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Pada suatu hari ada seekor kalajengking jatuh dari atap rumahnya tepat di atas tubuhnya. Tubuh siapa? Tubuh si lumpuh itulah. Dan dia tidak mampu mengusirnya kerana memang tidak boleh bergerak dari tempat duduknya. Kalajengking itu menghinggap ke atas kepalanya. Saya masa baca semalam dan sekarang ni, tubuh saya masih lagi nak angkat-angkat kaki ni. Saya ngeri kalau benda-benda yang berayap-rayap ni. Kalajengking itu menghinggap ke atas kepalanya dan menyengatnya beberapa kali. Setelah itu, secara mengejutkan, badannya dapat digerakkan mulai daripada tapak kaki hingga kepala. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Darah mula mengalir ke dalam semua organ tubuh dan kesembuhan menjalar ke seluruh jasad. Masya Allah. Okey, mana orang itu pulih dan sihat kembali. Dia berdiri di atas kedua-dua belah kakinya, berjalan-jalan di dalam bilik tidurnya, membuka pintu dan menghampiri keluarga dan anak-anaknya. Anda dapat bayangkan indahnya kisah ini. Pada saat dia berdiri, mereka tidak percaya melihat apa yang terjadi. Mereka terkejut bukan kepalang. Dan kepada mereka, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Ya Allah sahabat, anda jangan kata ini cerita reka-reka. Dalam jutaan manusia, dalam zaman Nabi Adam AS sehingga ke manusia akhir zaman, pasti pernah berlaku dalam hidupnya manusia benda yang di luar jangka macam tadi. Kan, lumpuh, berubat sana sini, habis usaha dah hampir berputus asa. Tiba-tiba dalam kelumpuhannya dia terbaring di atas katil semata, kalajengking jatuh di atas dia, merayap seluruh kepala badan, menggigit, menyengat. Rupa-rupanya dia tersedar kakinya boleh digerakkan. Turun dari katil, keluar dari bilik, bertemu dengan keluarga dalam keadaan boleh berdiri. Bayangkan sahabat-sahabat, yang keluarga dah habis usaha dah
berduka dengan sakitnya sang ketua keluarga. Tiba-tiba, apa lagi yang kita nak sebut? Maha suci Allah yang telah memberikan kesembuhan kepada orang itu melalui cara seperti itu. Berubat sana sini, habis duit sahabat. Ditolak dengan wheelchair, diangkat dengan ambulans, mungkin macam-macam. Tetapi Allah nak bagi sembuh hanya atas katil dalam rumah dia setelah dijatuhi kalajengking, yang of course kalajengking tu datang juga sebagai hantaran dari Allah. Sahabat-sahabat faham ya? Sebab itu ya Allah, tolong kuatkan jiwa kami mengakui tak ada satu benda pun yang datang daripada Engkau sia-sia. Wallahi sahabat, yakinilah ini. Sebab itu kita ditimpa apa? Terlanggar batu kerikil, dihempak benda besar atas kepala. Kita tak habis fikir, benda ni jatuh atas kepala aku, tapi macam mana aku boleh ketika itu automatically, kan? Macam kena renjatan elektrik, kepala aku boleh mengelak tanpa kena batu-batu yang jatuh. Kau tidak arwah dah aku ni. Adakah kita nak mengelak kepala walaupun sedikit itu atas kudrat kita? Tak. Jangan perasan. Atas kehendak Allah sahabat, maka terselamatlah daripada batu-batu nak menghempak kepala kita. Tapi ada orang duduk saja, sedang berehat-rehat, sihat walafiat, tiba-tiba ada benda jatuh atas kepala, zup, kena betul-betul atas kepala dia. Bawa umur, mati. Kita dah baca cerita ni dalam Latahzan. Hari ni sekali lagi, dia tengah sakit sahabat, tapi tiba-tiba menjadi sihat dengan datangnya penyakit baru. Dia kata apa? Aku menceritakan hal ini kepada salah seorang doktor, kan? Maka dia mempercayai, doktor tu mempercayai berita tersebut. Takkanlah kena sengat kalajengking. Kalau kita macam tu, boleh makin sembuh, patut makin kojol dah kau ni. Contoh sahabat. Tapi bila dia cerita pada doktor, kalau ada doktor-doktor pakar-pakar sains kita di sini, boleh tolong kot buat kajian, bantu ustazah sahabat, sebab ustazah bukan ahlinya. Kalau betul lah perkara ini, ustazah bacakan dalam kitab Latahzan. Betul maksudnya apa? Dia jumpa dengan salah seorang doktor, maka doktor itu mempercayai berita tersebut dan dia menyebutkan bahawa pada kalajengking memang terdapat serum. Serum ni, serum. Masya Allah. Yang kita orang perempuan sibuk lah nak beli, nak putihkan kulit lah apa semua kan. Ada satu serum antibiotik yang mengandungi racun. Jika toksiknya dikeluarkan secara kimia, maka serum itu boleh menjadi ubat untuk orang yang menderita lumpuh. Allahu Akbar. Rupanya kita tak tahu, orang yang belajar sains, orang yang tahu semua ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ahlinya tahu. Dia kata aku tak pelik, memang betul. Tapi sahabat-sahabat, hampa yang ada saudara mara lumpuh ke apa, jangan pergi cari kalajengking letak atas kepala dia. Kalajengking, engkau gigit dia sekarang, gigit sekarang. Kau ingat kalajengking tu masuk sekolah, Allah yang datangkan. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, macam mana kita nak tak boleh fikir lah. Tapi kerjanya Allah, satu keajaiban. Subhanallah. Maha mulia zat yang maha baik itu, yang tidak menurunkan satu penyakit pun, kecuali dia juga menurunkan penawarnya. Allah tak turunkan satu penyakit pun, kecuali Allah menurunkan penyakitnya. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita habis dah apa yang ustazah nak bacakan daripada nasihat Dr. Aida Al-Qarni pada bab 265 dalam kitab Jangan Bersedih. Jangan bersedih, la tahzan. Jadi kita sebutkan apa? Masya Allah, ada banyak pelajaran yang buat kita berfikir. Contoh depan mata ustazah berlaku satu ketika dulu. Ustazah pergi rumah sahabat ustazah di Terengganu, jemaah umrah yang ustazah selalulah duduk rumah dia kan, sahabat-sahabat. Tiba-tiba ustazah nampak macam mata dia tu macam merah lah, merah macam dia selalu nak gosok-gosok mata. Kenapa ni? Cakap kan.
Lepas tu dia kata, "Ustazah, nak pergi jumpa doktor ni, doktor mata pakar dekat KL." Kat Terengganu tak ada ke doktor pakar mata ni? "Dak lah Ustazah, ni macam specialist lah, doktor sini juga yang suggest suruh pergi sana." Kenapa? Rupanya sahabat dia memang dah ada kencing manis lama dah. Lepas tu orang ada kencing manis ni macam kadang-kadang dia kacau saraf mata kan. Itulah nak ceritanya 2-3 hari sebelum dia dapat appointment untuk pergi jumpa doktor pakar dekat KL ni, macam ada unggas binatang yang berterbangan yang kecil je, macam ada unggas. Dia kata bukan besar nyamuk pun, kecil unggas masuk dalam mata. So bila masuk dalam mata menyebabkan dia nak gosok kan, merah mata. Itu menyebabkan dia pergi klinik sebab beberapa hari tu macam mata dia tu tak selesa disebabkan masuk unggas. Logik akal kita, unggas tu kalau kita ambil air, klepah dalam air tu, hilang dah rasa. Biasa gitu Ustazah, dia kata. Tapi ni tak hilang sakit tu. Mustahil lah sebab unggas kecil tu. Sebab dah lama hidup, takkanlah sebab unggas kecil tu. Lepas tu pendek cerita, mata merah, jumpa doktor find out something wrong ni pada you punya mata ni. Tak apa, refer pada klinik, pada hospital dekat KL. Dia datang, sahabat tahu, doktor dekat KL tu bagi tahu mujur datang hari ni. Kalau besok je dia tengok dia punya ni, ialah bahagian mata. So tak reti nak cakap, bahagian dalam mata tu agaknya memang dah menanti saat ketika untuk pecah yang terus menyebabkan dia buta. Maksud kami faham, baiknya Allah. Maknanya benda tu dah lama sebab kencing mani dia, sahabat. Tapi kalau tak sebab unggas yang Allah datangkan untuk masuk, lalu menyebabkan dia beberapa hari mata tak selesa, baru dia nak pergi jumpa doktor, baru jumpa pakarnya, dia takkan buat rawatan mata tu yang dengan izinnya Allah boleh menyelamatkan matanya dari buta. Kita kata, ya Allah, kan kita nak marah unggas yang masuk tadi ke? Kita kan selalu macam tu berlaku apa? Ish, batu ni kacau. Masa bercinta, awet terlanggar batu. Batu yang dipicit-picit. Engkau ni kenapa engkau duduk kat sini? Habis kaki awet aku sakit. Batu yang keras tu boleh penyik-penyik punya geram marah kat batu. Lepas kahwin, aduh bang, kenapa yang tersepak batu? Halah, batu kecil je pun jalan, kaki air berdarah bang. Halah, plaster ada kat rumah, nanti jom balik. Tak tengok pun kaki bini berdarah. Sahabat-sahabat, bini yang salah, batu yang betul. Dah batu tu memang duduk kat situ, yang awak langgar dia pasal apa? Cuba masa bercinta waktu haram-haram dulu, diangkatnya batu, dipenyek-penyeknya, luka berdarah, pengorbanan seorang jejaka kepada awetnya. Wah, kemain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Kaki yang belum halal tu dibelai-belainya. Allah, kaki kemain. Sahabat-sahabat dirahmati Allah kan? Nak menceritakannya, betapalah kita ni manusia tak nampak satu-satu hikmah yang Allah hantarkan. Sebab itu terkadang kita, Ustazah kan kalau macam, kadang sekarang ni kita pergi ceramah, kita tengok Waze kan, kadang sembang-sembang dengan kawan. Lepas tu Jaja selalu macam, alamak Ustazah salah simpang ni. Relax je. Allah tu kan, dia nak bagi kita silat simpang ni. Tengok tadi kita keluar awal, Alhamdulillah. Cuba bayangkan je, kan kalau kita marah-marah, sekali kita kenapalah aku keluar simpang ni, kenapa aku tak masuk simpang tu tadi. Sebenarnya mungkin Allah nak selamatkan kita hok jalan yang kita biasa lalu tu. Mungkin ada pokok tumbang, tumbangnya pula pada kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang jadi pada kita, Allah nak selamatkan kita. So Allah bagi kita toeng tersilap jalan. Kalau kita marah-marah, ni awak punya pasal dah ni, sembang pokpek dalam kereta sampai saya dah tersilap jalan dah. Jangan marah-marah dulu. Kita pandang Allah dulu sahabat. Ya Allah, Rokiah Makno kata waktu haram-haram dulu. Ada waktu haram, ada waktu halal. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah. Jadi kita nak sebut apa je yang berlaku yang kita rasa macam ngeri, takut gila-gila ni. Macam tadi kan, kalau jengking, contoh, rupa-rupanya Allah jadikan itu asbab. Setelah dia berubat bertahun-tahun, habis segala modal nak bagi sihat, rupanya sembuhnya hanya di atas katil. Ingat dulu Ustazah pernah cerita, ni kisah benar juga sahabat. Ada seorang ni, anak dia kena penyakit kulit. Ni awal-awal Ustazah mengajar dulu. Kan ada seorang ni
anak dia kena penyakit kulit. Penyakit kulit yang dah jumpa beberapa pakar, sabun apa, lotion apa yang dia tak guna. Penyakit kulit yang teruk anak dia ni. Pergi berubat sana sini, asyik tak sekolah sebab tak bawa anak dia ni pergi berubat. Tiba-tiba dia pergi hantar kuih dekat rumah jiran sebelah. Dia bawa anak dia tu. Jiran tu kata, ya Allah, kesiannya. Kalau awak percaya dengan saya, nah, saya bagi awak air ni, saya baca Fatihah je. Manalah tahu Allah nak izinkan. Sapu balik, bawa mandi dekat anak ni, sapu badan dia dengan air ni. Subhanallah, sahabat. Meremang bulu roma saya nak cerita. Ini kisah benar. Dia dah berubat merata. Akhirnya dengan izin Allah, anak tu penyakit kulitnya sembuh hanya disapukan air yang jiran sebelah baca. Padahal bila dia tanya, awak baca apa? Saya baca Fatihah je. Awak ni bomoh ke? Sebenarnya bukan. Saya kesian tengok agaknya ikhlas hatinya orang tu. Sebab tu ustazah bila ingat peristiwa tu, ustazah akan kata, rugi aku kalau jumpa orang, aku tak minta orang tolong doa. Aku tak tahu doa orang yang mana yang mustajab. Ni kadang kita jumpa orang yang kita bagi sedekah pakaian lekeh, compang-camping kan. Kita cakap, takkanlah kita nak cakap kat dia, doakan saya ya. Wah, hati kita kadang, tak sembahyang tak tidak orang pengemis ni kan. Konon kita ni lah yang solehah sangat. Jangan lupa, tak salah kalau kita setiap kali jumpa orang, kita tahu dia orang Islam, sahabat, cik doakan saya ya. Setiap kali bersalam, setiap kali jumpa, walaupun orang tu nampak lebih lekeh dari kita, doakan saya cik. Sebab kita tak tahu. Walaupun mungkin pada dia, ya Allah, ustazah ni minta aku doa. Aku ni kalau dia kenal aku ni lah pendosa yang paling dahsyat ni. Dia tu ustazah kot, contoh. Dalam merasa dia berdosa, lalu dia beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Ustazah Zai tak tahu bila masa dia beristighfar kepada Allah. Tapi saat dia beristighfar sebagai seorang pendosa, itu saat Allah muliakan dia. Sebab ada orang yang konon tak rasa dia buat dosa, beristighfar, tapi di hati ada bongkak. Kan? Aku tak pernah buat dosa macam orang tu. Sombong, sahabat. Rupanya orang yang berdosa dalam istighfarnya lebih dipandang Allah. Dan mudah-mudahan bila dia mendoakan kita saat itu, doanya lebih mustajab dan diangkat oleh Allah. Nampak tak? Rupanya sia-siakah usaha orang ni selama ni? Sia-siakah duit dia yang digunakan untuk berubat anak dia? Tak ada yang sia-sia. Itu semua usaha. Allah pandang. Dan bila Allah berkehendak tak sembuh dengan doktor-doktor pakar, dengan bomoh-bomoh terror, tak sembuh. Dia pergi merawat anak dia ke sana sini, tapi Allah nak bagi sembuh dengan izin Allah dengan orang sebelah rumah aja. Sahabat faham tak maksud saya? Ini kisah benar. Bila saya baca bab 265 dalam Latahzan, otak saya terus toeng pergi. Ya Allah, bukan satu dua cerita aku dengar macam ni. Betapa maha besarnya Engkau ya Allah. Betapa Engkau suruh hamba-Mu berusaha tanpa putus asa. Saat kita dah hampir putus asa tu, Allah datang menyelamatkan kita. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Aku ada ni, sokmo-sokmo ada ni. Tapi hang ni dulu sebenarnya tak berapa kuat. Bila aku hentak hang berkali-kali, baru hang kuat. So jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti meminta. Jangan berputus asa. Kita ada Dia yang tidak buta, yang tidak tuli, yang maha tahu apa yang kita buat setiap saat, dizahirkan atau hanya kita pendam dalam hati kita. Allah tahu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi apabila kita sebut perkara-perkara macam ni, Allahu Akbar. Ustazah Zai kata, kat mana kita dapat pengalaman-pengalaman ataupun ilmu yang demikian? Wallahi, daripada orang-orang yang kita jumpai. Maka eratkan silaturahim. Cantumkan ukhuwah dengan sesiapa sahaja. Jangan berpilih kasih. Nak kawan dengan orang kaya je supaya boleh jadi macam Ustazah Zai. Kurang-kurang boleh tumpang kereta Porsche dia. Contoh sahabat-sahabat. Wah, kalau orang tengok Facebook Ustazah baru ni, Ustazah berangan dengan kereta Porsche, hang ingat Ustazah kawan dengan orang macam tu saja. Kan? Takkanlah bila ada anak murid Ustazah, Ustaz tak ada hari ni, saya ambil Ustazah ya. Orang yang ambil Ustazah tu ada kat sini Kak, relax Ni contoh-contoh.
Dia naik kereta kelisa, dia buruk. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, buruk sungguh. Kan, mesti dia kata kik. Ustazah dia cakap kereta saya buruk. Dan memang dia selalu cakap, minta maaf lah Ustazah, aircon rosak, kereta buruk ni, tak tahu bau macam-macam. Tak apa Kak, syukur saya dapat tumpang pergi kelas. Dia ambil depan pintu rumah saya. Biar kereta dia bukan kereta Porsche, tapi kesungguhan dan keikhlasan dia, sahabat. Memang Ustazah tak apa saya bawa. Takkan bila dia offer Ustazah cakap, alamak, kelisa buruk, kancil buruk dan nak tercambuk tayar nak ambil aku, memang hidup le. Kau dah kenapa? Ya, kadang-kadang kereta besar ambil Ustazah. Kadang-kadang kereta kecil ciput. Walaupun kecil-kecil pun muat Ustazah yang besar ni. Kau dah kenapa nak pilih kereta besar saja? Kan sahabat-sahabat? Biasa juga Ustazah tumpang kereta orang dengan Ustazah kena tolak kereta. Kan kelakar lah sahabat. Dalam 20 tahun dakwah ni kita jumpa macam-macam manusia. Yang Allahu Akbar. Kita berkawan dengan orang macam ni, kita dapat manfaat. Kita berkawan dengan orang miskin, kita dapat manfaat. Berkawan dengan orang yang kaya, tak sombong, menginsafkan kita. Ya Allah, aku kalau kaya macam ni, ada kereta macam ni, aku tak bagi orang lain pakai. Aku tak bagi orang duduk dekat situ. Kan kalau calam macam mana? Sebab tu Allah tak bagi aku pakai kereta, beli kereta ni. Lepas tu Allah bagi kat dia, dia tak kisah pun siapa-siapa nak naik kereta dia. Kan kita insaf diri kita. Ada pula orang yang datang dekat kita seikhlas hatinya. Dia tak kisah pun kereta buruk ke apa, sahabat. Jadi betulkan hatimu. Kalau mu hanya nak pilih-pilih orang tertentu sebagai kawan, selamanya kamu takkan dapat pelajaran. Hari ini dengan orang yang lebih atas dari kita pun kita nak berkawan. Orang yang bawah daripada kita pun nak berkawan. Kalau kita nampak akhiratnya luar biasa, ya Allah, sedekahnya, bahasanya, akhlaknya yang begitu indah, mendongaklah kita. Ya Allah, malunya aku, hebatnya amal soleh dia, ya Allah. Apa yang aku dah tiru pada dia. Tapi kalau kita nampak orang hebat dari segi harta benda dunianya, menunduklah kita. Tak apa ya Allah, dia kereta besar, dia mampu. Moga-moga dekat akhirat dia berkenderaan besar. Aku ni ada kereta yang boleh bergerak ni pun dah cukup dah, ya Allah. Faham ya? Bila jumpa dengan orang yang akhiratnya lebih atas dari kita, mendongaklah. Banyak lagi yang aku kena tiru dari dia, ya Allah. Bila nampak orang yang hebat dari hal-hal dunia, menunduklah. Sebab apa sahabat? Sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya, Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak punya kehebatan macam dia, tapi sekurang-kurangnya kita ada dua kaki untuk berjalan di atas muka bumi Allah. Subhanallah, sahabat-sahabat. Jadi perkara ini insya Allah mampu mendidik hati kita. Patut Allah tak bagi kita ke syurga dengan perasaan baik duduk seorang-seorang. Saya tak mau kawan dengan orang tu, saya tak mau. Saya tak mau kan saya kawan dengan orang tu dengan saya berdosa. Ampun, macam aku tak pernah buat dosa. Hang kawan dengan nampak si pendosa, hang jangan tiru dosa dia. Tapi Allah sedang mengajar anda, boleh sabar tak dengan orang yang macam tu. Subhanallah. Sekali lagi, buku anda 3 combo ini sempena Zulhijjah dengan free gift kitchen special dah dipost mulai semalam. Jadi siapa yang baru tempah semalam, jangan harapkan datang sebelum Raya Haji. Sahabat tim khidmat bercuti Raya Haji. Lepas Raya Haji lah baru mereka bekerja semula. Bukan bekerja sahabat, mereka nak berkhidmat. Allahu Akbar. Dan semalam bagi yang tak ada, Ustazah dah buat pengumuman, La Tahzan bakal menutup tirai kitab ni yang tebal ni, dah nak habis. Tetapi insyaAllah habis sahaja bab terakhir. Itulah dia bab 281. Ustazah akan teruskan setiap hari. Ini janji Ustazah pada Allah. Selagi Allah bagi hayat, Isnin hingga Jumaat kita akan berfasabrun jamil. Sabtu dan Ahad yang waktunya memang Ustazah tak boleh nak tetap. Sabtu Ahad kenapa? Sebab Ahad Ustazah di TV Al-Hijrah. Sabtu Ustazah ke sana sini, kalau dalam musafir tak boleh nak agak. Isnin hingga Jumaat kebiasaannya mungkin insya-Allah Ustazah akan istiqamah lebih kurang jam 7 pagi. Tapi Sabtu Ahad kita akan gunakan kitab La Tahzan. Tengok tak kira pukul ya. Tak kira pukul. Kalau hangpa tak dapat nak live, kita tekanlah ulang siarnya insya-Allah. Dan hari ini, sempena 8 Zulhijjah, inilah buku yang saya cerita pada anda. Ayah berlari-lari ke syurga. Anda kenalkan siapakah lelaki ini? Ini adalah
Masya Allah Tuan Guru Syekh Zainul Asri kita, Masya Allah, rupanya ini adalah ayahandanya. Kenapa seorang anak adik kepada Syekh Zainul Asri menulis ayah berlari-lari ke syurga? Saya rasa macam nak wajibkan semua orang baca, khususnya orang lelaki. Wahai lelaki-lelaki qawwam yang akan memimpin para isteri. Para isteri? Para isteri ni, ramai isteri ni. Yang akan memimpin isteri dan anak-anakmu ke syurga. Bacalah buku ini. Ya Allah Tuhan. 2-3 hari ni ceramah Ustazah hanya berkisar tentang lelaki ini. Hebat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya, kita tak mampu sepertinya, tapi sekurang-kurangnya ia sangat memberi motivasi. Sahabat Timah Khidmat akan menerima tempahan anda untuk buku ini. Semalam Ustaz Azwan bawa balik daripada Kedah. Harganya RM30. Okey, tak termasuk kos pos. Ustazah, tak boleh ke combo sekali tukar hok 3 tu nak buku ni? Cannot. Ini dah gila-gila punya tawaran sahabat. Alah, tu yang nak kata hampa sahabat ke apa? Subhanallah. Ini hadiah promosi Zulhijjah. Yang ni buku baru. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah jentik hati kita dengan cerita-cerita macam ni. Sebenarnya sahabat, malunya nak perasan syurga tu milik kita. Sebab bila kita termotivasi dengan cerita-cerita macam ni bagi Ustazah, hari-hari bangkit, Ustazah akan rasa Allahu Akbar, jauhnya lagi aku dengan syurga. Jauhnya lagi aku dengan syurga. Ya Allah Tuhan, kita mengharap syurga, tapi kita tak berlari pun ke arahnya. Orang ni mengharap syurga bukan ulama asalnya. Hanya berkawan dengan ulama, khidmat dengan ulama, dan dia dapat ilmu daripada ulama, dia buat teroi. Itu yang buat Ustazah Zai malu, Masya Allah Tuhan. Semoga betullah ayahnya berlari-lari ke syurga. Kita tutup sekali lagi dengan Fatihah. Insya Allah sahabat-sahabat, Fatihah ini kepada orang yang Ustazah ceritakan, kepada siapa mak ayahnya yang dah kembali ke rahmatullah, kepada siapa sahaja, semoga mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saya sayang anda semua kerana Allah. Moga-moga yang telah almarhumah Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Hari ini 8 Zulhijjah. Esok jom kita berpesta ibadah di tanggal 9 Zulhijjah. Bermula subuh kita sudah boleh meraihkan dengan takbir. Takbir sahabat-sahabat dirahmati Allah, perbanyakkan takbir. Dan takbir tak berhenti pada 10 Zulhijjah. Dia bersambung sehingga tamatnya hari tasyrik. Moga-moga tak ada kekeliruan di kalangan kita. Bagi yang hari-hari istiqamah dalam majlis ilmu, insya-Allah lagi belajar tiada keliru. Tapi saat ada, saat tak ada, itu mudah nak keliru. Dengar pula macam-macam. Orang kata Ustazah, orang kata Ustazah, orang kata Ustazah. Bila hang nak kata aku nak istiqamah ya Allah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.